Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis ilmu, majlis zikir. Setelah kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang dilakukan pada malam ini akan diterima sebagai ibadah yang makbul insya-Allah. Kita menyambung lagi bicara kita, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin. Kita berada pada muka surat 82, perenggan yang di bawah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk memandikan baginda dengan air sebanyak 7 gantang yang diambil daripada 7 sumur, iaitu 7 perigi. Kami penuhi perintah tersebut. Baginda merasa senang. Lalu baginda keluar untuk solat bersama para sahabat. Selesai solat, baginda berdoa memohon keampunan bagi para sahabat yang menjadi korban di dalam perang Uhud. Dan baginda juga berpesan untuk memperlakukan kaum Ansar dengan baik. Baginda bersabda, amma ba'du, wahai orang kaum Muhajirin, sesungguhnya kalian akan terus bertambah, sementara kaum Ansar tidak bertambah. Keadaan mereka seperti yang sekarang ini. Mereka adalah sahabat karibku yang pernah menjadi tempat berlindungku. Oleh kerana itu, hormatilah sesiapa di antara mereka yang berbuat baik, dan maafkanlah sesiapa di antara mereka yang berbuat kesalahan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat akhir ataupun hampir menemui Rafi'ul A'la, iaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ni dia berwasiat kepada Aisyah dan para sahabat yang lain, supaya apa? Memandikan kalau dia wafat, meninggal dunia, dengan air daripada 7 sumur, 7 gantang yang diambil daripada 7 sumur. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka hukum menetapkan bahawa wasiat ini, kalau sekiranya orang hidup berwasiat ke atas orang hidup, hukumnya boleh dilaksanakan selama mana dia tidak melanggar syarak. Di Rasulullah suruh mandikan dengan 7 sumur kan. Jadi dia selama mana tak melanggar syarak lah. Jadi kalau melanggar syarak, hukum kalau sekiranya wasiat yang melanggar syarak, maka tak perlu diikuti. Contohnya kalau sekiranya orang ni dia berwasiat besok, kalau aku mati besok, engkau mandikan dengan aku 70 biji kelapa yang berlainan warna, kan susah. Jadi tuan-tuan tu tak perlu laksanakan kan? Sebab maknanya menyusahkan. Adapun yang Rasulullah suruh buat ini, air sumur ni boleh didapati. Di Madinah banyak, kita pergi di Quba ada kan. Jadi maknanya tak menjadi satu kesalahan. Jadi yang ini pun sampai sekarang orang ikut dengan 7 baldi air kan.
Kalau kita tengok kan, orang nak mandikan mayat tu dengan 7 air. Dia ada air mutlak, air bidara, air kapur barus kan, dan sebagainya lah. Jadi dia ada memandikan tu dengan air-air yang tersebut. Maka kami penuhi maknanya perintah tersebut. Jadi sesuatu yang tak melanggar syarak atau tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah menjadi satu kesalahan untuk kita menunaikan wasiat itu. Jadi ketika mana Rasulullah telah berwasiat, dalam keadaan Rasulullah ni sakit, Rasulullah pergi solat berjamaah. Tuan-tuan, ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cukup hebat, menunjukkan betapa solat berjamaah ini adalah sesuatu yang amat dititik beratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah nak wafat pun Rasulullah tunjukkan kepentingan solat berjamaah ini jangan ditinggalkan. Kan? Hari ni kalau setakat hujan, tuan-tuan, tak jadi masalah lagi tak? Kerana mereka ada kenderaan, ada transport boleh pergi, mungkin dengan motosikal mereka boleh datang lagi. Kalau ada payung kan, walaupun berjalan kaki tapi ada payung yang boleh melindung daripada hujan. Bayangkan Rasulullah ni, tuan-tuan, menderita kerana kesakitan pada waktu itu yang membawa kepada maut dia, masih lagi pergi sembahyang berjamaah. Orang dah nak wafat ni, nak meninggal dunia, nak tunjukkan kepada kita solat berjamaah jangan ditinggalkan. Kan? Solat berjamaah jangan ditinggalkan. Kerana Rasulullah pernah mengingatkan dalam satu hadisnya bahawa mana-mana dalam satu kampung atau qaryah atau dapat 2 orang atau lebih, mereka yang tidak menunaikan solat berjamaah, sesungguhnya satu qaryah itu atau satu kampung itu telah dikuasai oleh syaitan. Ini ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Kita mengambil ingatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut, apa yang Rasulullah buat ialah mendoakan, meminta ampun, kan? Sebab tu kita ni disuruh, salah satu doa yang diajar dalam Al-Quran kan, Rabbi ja'alni muqimas salati, yang sering kita baca doa tu kan, Rabbana ufilli Allahumma salli wasallam. Doa untuk memohonkan keampunan kepada para sahabat, kawan-kawan kita kan, kan disuruh kan tu, Rasulullah buat. Jangan sebab itu bila kita lepas sembahyang, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia kan. Jadi ini adalah sesuatu yang disuruh, sesuatu yang dituntut. Di antara maknanya salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni orang beriman, tuan-tuan, jangan doa untuk diri kita je kan, doakan sahabat-sahabat kan, doakan kawan-kawan, kerana itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan Rasulullah juga mengingatkan bahawa dalam sabdanya, sebelum antara peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muhajirin. Rasulullah berpesan kepada kaum muhajirin, sesungguhnya orang muhajir ni akan bertambah, sebab mereka ni berkahwin dan akan berkembang biak kan. Orang-orang muhajir akan datang terus ke Madinah sebab melihat Islam berkembang kat situ, maka mereka Madinah akan terus didatangi dan akan di para muhajir daripada segelap pelosok mana-mana negara Islam akan terus datang ke situ. Tapi orang Ansar ni dah penduduk peribumi yang duduk dekat situ, mereka tak berkembang, tuan-tuan. Kalau ada 500 orang lah. Dan bila mereka berkahwin dengan orang-orang muhajir, mereka dah bukan lagi dikatakan orang Ansar lagi dah kan. Pada waktu itu mereka punya silaturahim, perkembangan ataupun hubungan kekeluargaan dah besar kan. Dan mereka pula maknanya pada waktu itu orang-orang ini akan berkeluarga dengan orang-orang muhajir. Jadi orang-orang muhajir akan berkembang biak, akan bertambah daripada satu keluarga kepada satu keluarga yang lain. Jadi orang-orang Ansar yang dulu Ansar tidak dikenal lagi Ansar, mereka dah dikenal sebagai keluarga-keluarga muhajir
Kan? Sebab berkahwin dengan mungkin pasangan-pasangan ni daripada sahabat orang-orang muhajirin. Jadi tak dikenal lagi orang-orang ansar lagi dah. Jadi dengan sebab itu bila habis orang-orang ansar yang dahulunya mereka ni menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan perlindungan kepada Rasulullah, pada para sahabat dan sebagainya, habis generasi-generasi ini, wafatnya generasi-generasi ini, pada waktu itu tidak lagi dikenal mereka ni dia ni orang ansar, melainkan semuanya adalah orang-orang pendatang. Macam kita lah hari ni tuan-tuan, kalau sekiranya banyak orang datang daripada luar berkahwin dengan orang tempatan, taklah dia kata lagi orang tempat, orang pendatang lagi, sebab dia hidup sini dah lama dah, dia kata ini kan. Maka anak-anak tak dia katakan anak-anak pendatang lagi kan, dia dah kata anak-anak tempatan. Jadi ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu dia kata, wahai orang-orang muhajirin, adalah makna sahabat kamu ni menjadi tempat perlindungan kamu, maka berbuat baiklah, hormatilah mereka. Adab kita bertetangga rumah orang, adab kita datang rumah orang, tuan-tuan buat baik dengan tuan rumah kan. Orang dah bagi maknanya tolong kita, dah buat baik dengan kita, jangan kita khianati dia, jangan kita sakiti dia. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Orang dah buat baik, balas dengan kebaikan. Ini adalah satu tuntutan dalam Islam. Kalau sekiranya mereka ni berbuat salah, maka berilah kemaafan, sebab dia punya jasa dia. Waktu kita ni masuk, kata Rasulullah, masuk ke Madinah, kita ni sehelai sepinggang, rumah pun tak ada, tanah pun tak ada. Mereka lah yang beri bantuan, beri pinjam duit supaya kita boleh berniaga, berikan tanah supaya kita boleh buat rumah, sehingga kita ni menjadi orang-orang yang kaya, dapat membeli maknanya tanah-tanah, beli kebun, menguasai pasar-pasar dan sebagainya. Asalnya siapa? Kerana ini orang-orang ansar yang tolong kita. Sebab tu bila orang dah berbudi, dalam pepatah Melayu, orang berbudi kita berbahasa. Ini dia tuan-tuan, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh mengambil istimbat daripada kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ambil ingatan tu. Makna orang hari ni tuan-tuan, kalau orang buat baik dia balas dengan keburukan, ini orang yang tak mengikut sunnah. Kerana Rasulullah ingatkan, orang dah buat baik balas dengan kebaikan, jangan balas dengan keburukan. Jadi tuan-tuan, kalau kesilapan dia sikit-sikit kita maafkan kan, sebab jasanya besar, kebaikannya lagi besar daripada kesalahannya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lebih lanjut baginda bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang disuruh memilih di antara dunia dan balasan yang ada di sisi Allah, dan ia memilih balasan yang ada di sisi Allah. Mendengar hal itu, Abu Bakar As-Siddiq menangis, kerana ia menyangka orang yang dimaksudkan baginda ialah dirinya. Ini sahabat ini, bila Rasulullah cakap begitu, mereka ni mudah terasa. Masing-masing mengatakan, aku yang Rasulullah cakap tu kan. Hari ni tuan-tuan, kalau kita mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak merasakan seolah-olah Rasulullah cakap kepada kita tu. Kalau Rasulullah kata mana ayatul munafiqin salasas, makna tanda orang munafik ni 3, kita tidak merasakan bahawa seolah-olah Rasulullah tengah cakap kat kita ni orang munafik. Tak? Kita tak rasakan, ini yang Rasulullah cakap ni orang yang ni kan. Inilah kelemahan kita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berbeza mereka yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata bahawa ada segolongan, ada orang yang maknanya mereka ni meninggalkan makna kesedangan dunia kerana nak cari maknanya habuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, macam Rasulullah kata aku lah, Rasulullah cakap kat aku ni. Mereka rasa gitu. Tapi hari ni tuan-tuan, kita tak pernah, dalam detik hati kita ini tak pernah kita rasa macam tu. Inilah malangnya tuan-tuan. Kerana apa? Kerana hadis Rasulullah tu, dia tidak menjentik hati kita, tak mengetuk hati kita, sehingga kita tak terasa Rasulullah tu cakap bukan pada zaman dia je. Sebenarnya Rasulullah cakap tu sampai hari kiamat, dia punya perkataan tu. Sebab tu kita tak merasa hari ni kan, kita tak merasakan. Contohnya Rasulullah kata, sesiapa di antara tanda-tanda orang munafik ialah orang yang malas untuk mendirikan solat isyak.
Kita tak merasakan bahawa kita tu. Oi, kita kata ini orang yang malas tau, bukan kita. Nak? Sedangkan kita tu semayang isyaknya lewat, kan? Dan dekat subuh baru semayang isyak. Tapi kita tak merasakan bahawa perkataan Rasulullah tu menyentuh kita. Mengata kita, inilah kelemahan umat yang ada pada hari ini. Umat-umat yang ada pada hari ini, tuan-tuan, mereka tak terasa, tak terkesan dengan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kelemahan, tuan-tuan. Kenapa kita jadi begitu? Kerana rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang. Rasa cinta kita dengan Rasulullah ni kurang. Tuan-tuan, saya nak disebutkan dalam satu riwayat bahawa Imam Malik radhiyallahu an, kalau sebut aja nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka dia terus pucat lesi. Seolah-olah tak berdarah muka. Kan? Kata Imam Malik radhiyallahu an apabila anak murid dia kata, "Wahai Tok Guru, kenapa bila kami sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau ni muka jadi pucat, menggigil?" Kalau engkau, kata Imam Malik, kalau engkau lihat aku ni dalam keadaan ini adalah biasa. Engkau tak tengok lagi tuan guru aku, kan? Kalau tuan guru aku Syekh Al-Munqadir, bila sebut je nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan menangis tak berhenti-henti. Seolah-olah maknanya dunia ni macam kiamat pada dia. Allahu akbar, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hari ni kita, tuan-tuan, kita tak terasa. Inilah satu kelemahan kita. Sebab apa? Kita punya maknanya kecintaan selawat kita pada Rasulullah kurang. Apa lagi sebab jadi begitu pada kita? Kerana penghayatan kita pada sunnah kurang. Apa lagi, tuan-tuan, kita ni tidak menjaga betul-betul warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warisan Rasulullah? Al-Quran dan sunnah. Kita tak jaga betul-betul. Apa lagi, tuan-tuan, yang menyebabkan kita rasa tak menyentuh bila disebut kata-kata Rasulullah? Kerana kita tidak menghayati dia punya sirah dia. Sirah Rasulullah hari ni kita tak baca betul-betul. Kan? Kita nak dengar sirah Rasulullah, sebut tentang bagaimana kelahiran Rasulullah, ni bulan Rabiul Awal ya. Sedangkan bulan-bulan yang lain, 11 bulan daripada bulan yang lain kita lupa dengan Allah, dengan Rasul. Itu sebabnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatan Rasulullah, dia tidak memberi kesan kepada kita. Sebab tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Bayangkan orang zaman dahulu, orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak jumpa Rasulullah boleh sakit. Bukan tak dengar perkataan Rasulullah. Mereka ni hidup dengan Rasulullah tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tak tengok sekelip mata je boleh jatuh sakit. Hari ni, tuan-tuan, berbeza dengan kita umat akhir zaman. Kerana apa? Kita banyak dilalaikan dengan perkara-perkara lara. Kan? TV banyak melalaikan kita, kan? Handphone banyak melalaikan kita, kan? Bagaimana orang yang Yahudi ni, tuan-tuan, nak menjauhkan kita daripada Rasul. Dibawakan pada tangan, semua orang ada. Nak jauhkan. Tidak salah benda tu, tuan-tuan. Bukan saya kata benda tu salah. Tapi hari ni manusia terlampau. Dia terlampau. Dia melampau dalam menggunakan alat tu. Kan? Mereka baca Quran sikit, tapi kalau mereka tengok benda ni, dia boleh lama. Inilah sebabnya mengapa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni kalau kita sebut nama Rasul, Rasulullah beri peringatan kepada kita, hadis-hadis yang diingatkan kepada kita, kita baca hadis tu, kita tak terkesan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu, tuan-tuan, kena cek balik. Kenapa jadi begitu pada kita? Kan? Sebab tu maknanya kita kena kembali balik kepada penghayatan, kepada menyebut nama Rasulullah banyak-banyak. Menyebut nama Rasulullah banyak-banyak. Kan? Bukan semestinya menyebut nama Rasulullah ni dalam majlis saja. Kan? Tiap-tiap hari kena sebut. Tiap-tiap hari kena sebut. Kan? Kalau lepas sembahyang, tuan-tuan sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 10 kali, tuan-tuan, bermakna 5 waktu sembahyang, tuan-tuan telah menyebut maknanya 50 kali. Kan? Pendek je, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli, tak sampai 1 jam, tuan-tuan. Tuan-tuan nak habiskan sebatang rokok tu pun 1 jam. Tak? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dengar baik-baik. Ya, kenapa jadi begitu? Kerana hari ni, tuan-tuan, rasa cinta kita kepada Rasulullah tak ada. Sebab apa?
kita banyak dihayalkan dan dilalaikan dengan perkara-perkara larang. Kita tengok ni bagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia tabir di balik tabir kematian, nak tunjuk kepada kita tuan-tuan, para sahabat dia berbeza. Sedangkan mereka ni kan tengok Rasulullah setiap hari, mereka ni melihat Rasulullah setiap hari, kalau turun rahmat mereka terus dapat tuan-tuan dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kenapa jadi begitu? Ini dia. Sehingga maknanya Abu Bakar mengatakan seolah-olah Rasulullah menyebut aku tu. Dan kerana itu menyangkakan yang dimaksudkan oleh baginda dirinya. Lalu baginda bersabda lagi, atas kelemah lembutan engkau wahai Abu Bakar, tutuplah pintu-pintu jalan ke masjid ini selain daripada pintu Abu Bakar, sebab aku tidak tahu ada sahabatku yang lebih baik daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq ni dia mulia. Sebab dulu bila dibuatnya Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berperanan besar dalam terbenanya Masjid Rasulullah? Abu Bakar. Kan? Tu buat masjid tu yang namanya sekarang Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu duit siapa? Duit Abu Bakar tu. Hari ni tuan-tuan sembahyang di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap hari Saidina Abu Bakar akan dapat pahala. Daripada bila Rasulullah ketika mana pindah ke Madinah, selepas daripada Quba berhijrah ke Madinah, Quba pergi ke bandar Madinah Al-Munawwarah, lalu memberi maknanya tanah seorang dua orang anak yatim, Sahal dan Suhail, kan? Tapi nak dibeli tak mau dibeli. Sahal dan Suhail ni sedekah, wakafkan kepada Rasulullah. Rasulullah tak nak terima sebab dia anak yatim. Kata Abu Bakar, aku bayar. Tuan-tuan, maknanya Suhail dan Sahal dan Suhail ni terus akan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu tanah dia. Dia melepaskan tanah tu untuk dibina masjid. Rasulullah beli tanah tu, bina masjid. Jadi 4 orang akan mendapat sumbangan daripada dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini orang-orang yang hebat, yang dirakamkan dalam sejarah kehidupan manusia, kan? Orang yang berperanan maknanya melihat dakwah itu berkembang di Madinah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang apa? Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, ada pintu Abu Bakar, kan? Ada pintu Abu Bakar masuk. Dua pintu-pintu yang depan tu semua pintu baru. King Fahad tu semua orang baru, dia tak masuk Nabi punya, kan? Tapi pintu-pintu ni ada. Tuan-tuan tengok di keliling tempat yang terbuka payung tu, nama-nama orang ni dicatatkan. Hari-hari orang tengok, tuan-tuan, beribu-ribu mata tengok. Masya Allah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah hebatnya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nak sebutkan kemuliaan Abu Bakar ni, wahai Abu Bakar, di dalam syurga ni banyak pintu. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu siyam, ada pintu qiyamul lail, kan? Makna pintu ni banyak. Maka para sahabat menyebutkan, ya Rasulullah, adakah orang yang boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia suka? Sebab pintu ni ada khusus. Pintu jihad, hanya orang yang berjihad je boleh masuk. Orang yang tak berjihad tak boleh masuk. Ada pintu qiyamul lail, hanya orang yang bangun qiyam aja boleh masuk. Orang tak qiyam, tak bangun, tak boleh masuk. Ada pintu yang namakan pintu siyam, pintu puasa, yang hidup dekat dunia rajin berpuasa. Ni orang ni je boleh masuk. Orang yang tak puasa jangan mengending pula, kan? Tak boleh masuk daripada pintu tu, kan? Tertutup pada dia, tak boleh masuk. Dia nak hampir je ditutup. Tuan-tuan, maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah di kalangan umat engkau orang yang boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia suka? Maka Rasulullah pun berikan satu kenyataan, aku mengharapkan bahawa Sayyidina Abu Bakar boleh masuk daripada mana-mana pintu yang dia hendak. Allah, ini tunjuk kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba hari ini orang mengkafirkan Abu Bakar, kan? Ini yang dikatakan bid'ah, kan? Yang mana Rasulullah memuliakan Abu Bakar, disebut namanya walaupun dengan menggunakan maknanya menggunakan dhamir lil ghaib. Dia tak sebut nama Abu Bakar, tapi dia sebutkan nama dia menggunakan dhamir yang menunjukkan ia atas nama Abu Bakar dalam Quran. Ni orang hebat, tuan-tuan.
Nama kita ada dalam Quran? Tak ada. Kan? Nama tak apa-apa. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Jadi ini kita tengok betapa mulianya para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku. Ni satu lagi kemuliaan. Maknanya As-Siddiqah binti Siddiq, seorang perempuan yang benar, ayahnya lagi benar. Dia Siddiqah, perempuan yang benar. Binti Siddiq, iaitu seorang lelaki yang benar. Nak tunjuk lagi satu kemuliaan, Rasulullah ni ramai isteri dia. Walaupun yang kekal tu selepas turunnya ayat Quran, dia 4 yang ditinggalkan. Maka yang lain tu tetap isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai ummahatul mukminin. Dia tak berkahwin, kan? Tak berkahwin, dia tak boleh berkahwin dan orang tak boleh kahwin dengan dia. Kan? Kerana itu merupakan larangan. Siapa berkahwin dengan isteri Allah sallallahu alaihi wasallam selepas diceraikan atau selepas datang hukum, maka hukumnya berdosa besar. Tak ada orang boleh berkahwin dengan isteri Rasulullah. Kalau dia berkahwin juga, maka title ummahat tu terducut pada dia. Dia akan jadi macam orang biasa dia. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak gambar pada kita tuan-tuan, di kalangan ni, dalam kalangan isteri-isteri Rasulullah ni, Sayyidatina Aisyah ni orang cukup hebat. Bayangkan, Ummu Salamah ni. Seorang nama isteri Rasulullah ni Ummu Salamah. Berkahwin dengan Rasulullah dalam umur yang dah tua lah. Umur 59 tahun. Kan? Kalau macam kita orang 59 tahun, kita tak nak dah. Kan? Dia kata ini semua dah pupus punya riwayat ni. Tak nak ambil dah. Nak ambil yang belum, yang ni masih bikr, mana yang masih muda-muda tu cari. Kan? Rasulullah kahwin dengan Ummu Salamah. Umurnya 9 tahun. 59 tahun. Rasulullah tuan-tuan, Ummu Salamah ni orang yang tawaduk. Setiap kali giliran dia, dia sanggup beri giliran dia kepada Aisyah. Ini yang cukup hebat. Kalau orang bermadu payah tuan-tuan. Aku punya giliran tetap, tidak aku potong nanti kau. Suami dengar takut kena potong, masuk aja rumah. Ada. Kan? Ummu Salamah dan Aisyah ni memang cukup sayang kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia orang yang tak berbadan. Maksud tak berbadan ni tak ada potongan badan. Orangnya gemuk. Bukan kita nak menghina tuan-tuan, tapi nak tunjuk kepada kita ni. Maknanya orang yang tak punya maknanya tubuh badan tak menarik tubuh badan dia. Ketika mana berkahwin dengan Rasulullah, anaknya ramai pula tu. Kan? Anak dia ramai. Kemudian dia ni kuat cemburu. Tapi satu keistimewaan Ummu Salamah ni, dia cukup pandai memasak. Ini maknanya pakej-pakej yang perlu ada. Orang perempuan kalau tak cantik, pandai masak. Tak pandai masak, agama kena kuat. Waktu kita tuan-tuan, hari ni ambil yang pakai lawa je, make up je. Keluar macam anak patung keluar. Masak, goreng telur bergentung. Tu yang suami pergi makan luar, lepas tu nak marah. Bukan kita nak ini tuan-tuan, tapi ini kena. Orang perempuan diingatkan. Kan? Ini satu perkara yang perlu kita belajar daripada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Cemburu ni memang ada dalam kehidupan. Kalau isteri 2 3 ni cemburu memang ada. Sebab isteri Rasulullah tu cemburu. Kan? Tapi cemburunya boleh dikawal. Kan? Boleh dikawal. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Aisyah, ketika mana Rasulullah ni dia wafat di rumahku, tetap pada hari giliranku. Mak tu pada sebenarnya hari yang Rasulullah ni berada di rumah apa ni, rumah Aisyah ni, dia sebenarnya di rumah orang lain. Tapi bila isteri Rasulullah ni, dia memahami bahawa Rasulullah berkehendakkan bahawa di saat-saat dia nak meninggal dunia tu, biar di rumah Aisyah. Nak tunjuk apa? Aisyah ni perempuan yang cukup hebat. Tuan-tuan, Aisyah ni menunjukkan isteri yang cukup hebat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar tuan-tuan. Ini hebat ni. Bukan Rasulullah tak, giliran orang lain.
Tapi Rasulullah seolah-olah memberikan isyarat kepada isteri yang pada giliran tu bahawa dia nak pergi rumah Aisyah, lalu melepaskan. Isteri ni pula faham. Seorang isteri mesti memahami riak-riak suami, kan? Mesti faham, kena pandai baca maknanya apa kehendak suami. Kahwin dah 40 tahun, suami kenyek mata pun tak faham. Apalah kan. Nah, suami kenyek mata pun tak faham. Dia buat tak tahu je. Dia main WhatsApp je. 40 tahun kahwin, kan? Isteri Rasulullah ni, Rasulullah berikan maknanya tanda-tanda tu. Para isteri ni faham. Lalu maknanya membenarkan Rasulullah pergi ke rumah Aisyah. Masya Allah tuan-tuan, hebat. Inilah rumah tangga yang perlu dicontohi, kan? Jangan ambil contoh rumah tangga orang lain. Sebab tu Muslim, Muslimat, ambil contoh rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupannya, kan? Kehidupan Rasulullah ni tuan-tuan. Kemudian apa? Dan di antara dada dan leherku. Makna ketika mana Rasulullah ni wafat, Rasulullah ni berada di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Allah. Hebat tuan-tuan. Maknanya Rasulullah wafat ni dipangku oleh Aisyah. Kita ni belum wafat lagi tuan-tuan, belum wafat lagi. Tuan-tuan belum wafat lagi. Nak tidur atas pangku isteri, dihempaskan kepala kita kat lantai. Hujan-hujan ni buat mengada-ngada pula, dia kata. Nak. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok, belajar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, belajar macam mana hidup Rasulullah dengan isteri dia. Memang kita kata intim sungguh. Ni baru nama makna keluarga yang sakinah, kan? Keluarga yang bahagia. Saat nak mati pun suami duduk atas maknanya baring di atas makna pangkuan isteri. Ini belum mati lagi, nak tumpang manja-manja lah, kan? Aduh, dia angkat, dihempuk dengan kepala kita. Ingat tu tuan-tuan, isteri-isteri diingatkan, kan? Contohlah mana-mana kehidupan mereka ni. Ini orang baik-baik, kan? Ketika baginda wafat, Allah telah menyatukan air liurku dan air liur baginda. Ini semua tuan-tuan baca ni nak menunjukkan semua yang disebut ni. Aisyah sebut nak tunjukkan apa? Aisyah dia bukan nak mengangkat diri dia, tapi nak tunjukkan ini kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Tak ada seorang isteri lain yang dapat macam ni melainkan Khadijah bin Khuwailid. Khadijah tu memang tak boleh lawan lah. Sebab Aisyah pernah dimarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah marah Aisyah. Dan satu hari tuan-tuan, ni kita nak cerita. Ini bukan kita nak menyingkap keburukan, melainkan kita nak menyatakan betapa hebatnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita belajar. Kalau hari ni tak jadi pada rumah tangga kita, kita kena tiru bagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari tuan-tuan, Rasulullah makan sedulang dengan Aisyah. Kita boleh makan sedulang dengan orang rumah? Boleh? Dulu makan, sebab makan beradab tu pun dah memang kenalah. Makan beradab 50 tahun yang dulu. Sekarang suruh makan macam tu tak ada, kan? Abang makan dulu ya, kan? Ataupun orang rumah makan dulu, abang balik makan seorang. Mereka dah mengantuk, makan seorang pula tu. Suap pun tak masuk ke dalam mulut, masuk ke hidung lah tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Aisyah makan, hebatnya makan bersuap pula tu. Allahu Akbar, kan? Rasulullah umurnya pada tu umur berapa? Rasulullah dah tua tau, kan? Makan bersuap dengan isteri, kita boleh buat, kan? Tak boleh tuan-tuan. Kalau kita makan dengan ini, makan dekat rumah, kita suapkan isteri, isteri akan kata, abang ni tak malu dengan anak-anak. Nak malu apa? Tu anak kita, dulu masa belum kahwin boleh aja bersuap, kan? Dulu masa boleh kahwin, kau main suap, straw tu digigit sampai putus semua, kan? Tu belum kahwin. Dah kahwin kenapa tak boleh buat? Anak tengok,
Anak tengok lagi tunjuk bahagia kepada anak-anak, kan? Tapi tak nak buat, malu. Malu tuan-tuan. Malulah anak tengok. Nak malu apa? Kau dah jadi pasangan suami isteri, kan? Dekat luar pergi makan di restoran ke mana-mana ke, makan suap kat isteri. Malulah orang tengok. Nanti dia kata, alah, hai geli geman, dia kata. Lantak ke dia lah. Kita duk suruh fikir selalu memikirkan apa yang orang kata, kita tak fikirkan apa yang kita kata. Ini satu kelemahan kita. Sedangkan kita buat benda yang bukan yang masa belum kahwin duduk makan sama-sama tu, itu lagi haram, kan? Tak ada tiket pun, tak ada pasport pun. Ni dah ada pasport dah, pasport kegimelangan, kan? Kenapa tak boleh buat? Segan tengok orang. Ini satu kelemahan, satu kelemahan. Aisyah ni makan dengan Rasulullah bersuap, kan? Lebih hebat pada waktu itu Rasulullah, kata Aisyah, waktu aku makan dengan Rasulullah ni aku tengah datang haid. Lalu kita kena aku makan, aku pun ambil, maknanya aku minum pada cawan, pada satu cawan. Lalu Rasulullah pun mengambil cawan yang aku minum, dia memusingkan tempat mana-mana aku letakkan bibirku, di situlah diletakkan bibir dia. Allah, tuan-tuan tak boleh buat dah, kan? Kalau isteri tengok suami minum kat situ, dia pusing tempat lain, bukan tempat kita tu, kan? Bayangkan, dia nak minum pun dia tak teramak, kan? Misai berjurai dalam air, kan? Dia nak minum macam mana? Sebab kita tak jaga kebersihan. Suami-suami pun satu hal juga, kan? Satu hal juga. Tak mahu mencontohi bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu tengah makan-makan, Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, di kalangan isteri-isteri kamu ni siapa yang kau paling sayangi?" Kan? Maka Rasulullah kata, Siti Khadijah. Kan? Maka kata Aisyah, "Ya Rasulullah, tidakkah kau mendapati di depan kamu ni pohon yang rendang yang kau boleh ambil, maknanya untuk bersuka-suka?" Kan? Maka Rasulullah pun berubah muka dia. Rasulullah kata, kalau nak dikira pengorbanan Siti Khadijah ni, dia punya pengorbanan tak ada orang boleh tanding. Di saat aku susah, dialah orang yang memberikan, maknanya segala dia punya harta dia kepada aku. Di saat aku ni dalam ketakutan, dialah yang memberi ketenangan kepada aku. Dan daripada rahimnya lah lahirnya anak-anak zuriat aku. Lepas tu Rasul kata, jangan lagi kau sebut-sebut tentang ni. Jadi tuan-tuan, ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana Khadijah bin Khuwailid dah tak ada, maka orang-orang isteri selepas itu pun mengambil tempat. Maka di kalangan isteri yang paling disayangi ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kerana sebelum Rasulullah ni dia berkahwin dengan Aisyah, Rasulullah melihat dalam mimpinya 2 kali. Dia terbalik tabir, dia terpandang muka Aisyah ni 2 kali. Nak tunjukkan itulah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berkahwin serentak dengan 2 orang perempuan dalam satu masa. Itu pun nak menunjukkan satu hukum, boleh seorang lelaki berkahwin serentak dalam satu masa dengan 2-3 orang perempuan, boleh. Kalau boleh buat kalau takut kena pancung, jangan buat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hukumnya boleh, harus hukumnya, kan? Okey. Dan tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ketika mana Rasulullah ni dia nak wafat, Rasulullah dia minta sugi, kayu sugi. Ini pun satu lagi menunjukkan kelebihan orang bersugi, kan? Apa yang Rasulullah minta pada akhir-akhir wafat ialah kayu sugi, kan? Dia tak minta rokok, tuan-tuan. Rasulullah tak minta rokok, tak minta vape. Rasulullah minta apa? Kayu sugi. Jadi pergi umrah, pergi haji, jangan lupa beli kayu sugi, bawa balik banyak, sedekah dengan orang. Kenapa? Itu merupakan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia boleh tak bawa apa-apa, tak bawa balik korma pun tak apa, baik bawa ke sugi, bagi Rasul batang. Kan? Sennya, kan? Kayu sugi tu sen. Kerana dia sunnah.
Dan Rasulullah sampai dia nak wafat pun dia menghidupkan maknanya sunnah, iaitu kayu sugi. Ini beri faham pada kita, sugi ini, bersugi merupakan satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana apa yang Rasulullah sebut tadi, dan nak wafat pun Rasulullah menjaga solat berjamaah. Yang keduanya, nak wafat pun Rasulullah minta kayu sugi. Dua perkara jangan tinggal, tuan-tuan. Kan? Ambil ingatan. Kan? Hari ni kita boleh bawa maknanya handphone berat-berat dalam kocek, kayu sugi sebatang. Bukan berat sangat. Kan? Kan? Bukan berat, tuan-tuan. Hari ni dah simpan kayu sugi cantik dah, ada dia punya kotak ni kan. Ada dia punya sarung ni, simpan. Elok je. Orang pun tak perasan dalam tempat tu ada kayu sugi. Nah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini benda-benda kecil yang kita kena hidupkan sunnah. Hari ni tuan-tuan, kalau benda kecil kita tak boleh hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang besar-besar lagi tak boleh. Kan? Yang besar-besar tak boleh. Nak datang majlis-majlis macam ni berat. Kan? Tak ada kenderaan tak boleh datang. Kan? Hujan kadang-kadang kita tak boleh sampai. Ni sugi mana-mana pun boleh bawa. Kan? Tak berapa sen pun. Nah, kita beli top up pun RM10. Top up tu RM10. Itu pun berapa hari boleh pakai. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersugi ni tak kira siapa, lelaki perempuan boleh. Kan? Tapi kena caranya bersugi ni. Kena belajar macam mana kaedah sugi. Tengok kepada kitab Syama'il yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu saudaraku Abdul Rahman, ni Abdul Rahman bin Auf. Kerana Abdul Rahman bin Auf ni ialah saudara susuan dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi dia adik-beradik susuan lah. Dia orang lain tapi dia menyusu pada ibu yang sama. Jadi itu sebabnya Abdul Rahman bin Auf ni boleh masuk rumah Rasulullah macam keluarga. Macam keluarga sebab dia adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan. Dan dia kata tiba-tiba Abdul Rahman, saudaraku Abdul Rahman tiba-tiba menemuiku dengan membawa siwak di tangannya. Ini waktu yang Rasulullah saat dia nak wafat. Beliau memandang siwak tersebut. Mandang siwak tersebut. Dan aku tahu beliau menyukai benda tu. Kerana itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sentiasa bersiwak. Kan? Nak semayang, bangun pagi, kan? Ketika mana berubah bau mulut, Rasulullah sentiasa bersiwak. Lalu aku bertanya kepadanya, engkau ingin aku mengambil siwak itu? Sambil menganggukkan kepala, baginda menjawab, ya. Jadi tuan-tuan, setelah menerima siwak itu, baginda lalu memasukkan dalam mulutnya. Tetapi siwak itu terlalu keras. Itu sebabnya di antara sunnah pakai kayu siwak ni, jangan beli yang terlalu kering dan jangan beli yang terlalu muda. Siwak ni kalau nak pakai, dia jangan terlalu dah kering sangat dan jangan terlalu muda sangat. Kalau muda sangat dia rapuh. Kalau yang kering sangat pun dia tak boleh, dia akan meluka kan. Sebab tu beli kayu siwak dia basah. Kalau sekiranya kita beli kayu siwak yang telah kering, sebelum pakai kena gendam dulu dengan air. Itu dia punya peraturan ataupun kaedah memakai kayu siwak. Tapi kalau tuan-tuan beli yang ada simpan dalam tempat penyimpannya tu, kayu siwak tu memang yang basah punya. Kan? Dia tuan-tuan tak payah gendam lagi dah. Kan? Jadi dan antara lain kalau pakai kayu siwak jangan besar-besar, ni besar penumbuk besar. Mulut kecil, dia gonyol, habis semua, tersiat semua. Dia suruh pakai kayu siwak ni sebesar mana anak jari. Sebesar anak jari. Dan kayu siwak ni dia jangan melebihi daripada panjang tapak tangan. Ni sini sampai sini. Kalau kita genggam ni, dia ada lebih. Kan? Tu sebab kalau kita beli siwak yang dalam bekas tu, dia panjang elok macam bolpen. Kan? Bila maknanya kayu siwak tu tenggelam je daripada tempat pemegang, maka hendaklah diganti dengan kayu siwak yang lain. Ini pandangnya macam potong rokok. Allahu Akbar tuan-tuan. Kedekut apa penuh? Kan? Belilah kayu siwak lain. Ni adab nak pakai kayu siwak kena cara-cara dia. Kan? Supaya sunnah tu terlaksana.
Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian dia kata apa? Tetapi siwak itu terlalu keras. Aku bertanya, anda ingin aku melunakkannya? Maksudnya apa? Melembutkan dia. Baginda mengangguk, aku pun melunakkannya. Lalu masukkan dalam mulut, dikunyah-kunyah dia punya ujung dia, kan? Supaya lembut, dikunyah-kunyah kan. Digigit-gigitkan supaya dia punya depan tu lembut, kan? Dekat baginda ada satu bekas daripada kulit yang berisi air. Baginda memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut seraya bersabda, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu disertai dengan sakarat, iaitu maknanya cubaan, penderitaan, kan? Sakarat ni tuan-tuan maknanya kesakitan, kecubaan dan sebagainya, godaan yang begitu banyak. Selanjutnya baginda mengangkat tangannya ke atas seraya berdoa, teman yang maha tinggi, teman yang maha tinggi. Aku lalu berkata, rupanya dia telah memilihku. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok hadis ni banyak istimbat yang kita boleh dapat sebelum daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni tuan-tuan, kita boleh ambil. Tak dapat semua ceritanya, apa yang kita pesan tadi, yang Rasulullah beri nasihat kepada kita, amalkanlah, kan? Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita nak beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok Rasulullah menjamin kita sebagai umat dia di akhirat kelak, insya-Allah. Jadi kita akan sambung lagi bicara kita, masih lagi dalam membicarakan tentang saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi